Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini untuk menyambut kehadiran ataupun kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam bulan yang penuh dengan barakah ini kita memanfaatkannya sebagaimana yang telah diajar dan dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah pun berada di penghujung Ramadan, iaitulah di 10 yang terakhir daripada Ramadan. Sudah tentulah apabila kita berada di 10 yang akhir daripada Ramadan ini, ia berbeza dengan keadaan kita berada di 10 yang awal, 10 yang berada di pertengahan Ramadan, dan 10 yang akhir yang sedang kita berada ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapakah di 10 yang terakhir ini mempunyai perbezaan dengan 10 yang awal dan pertengahan? Kerana di 10 yang terakhir ini mempunyai kelebihan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam Lailatul Qadr, malam ketentuan Allah, malam yang adanya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah, iaitulah surah Al-Qadr, yang mengisahkan bagaimana suasana malam Lailatul Qadar ini. Peristiwa ini berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana para sahabat radhiyallahu anhum diceritakan, diberitahu kepada mereka tentang seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Tak balik rumah, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia memakai baju besi, baju perang. Dalam keadaan dia tidak menanggalkan senjata perangnya, pedang dan sebagainya. Dia tidur dengan pedang, dia tidur dengan pakaian perang. Lalulah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, Jibril memberitahu kisah ini, menceritakan bagaimana dia mendapat kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan para sahabat radhiyallahu anhum apabila mendengar kisah tersebut, mereka terlalu excited, teruja untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh lelaki Bani Israel tersebut.
Nak pergi berjihad, tak nak tanggal pakaian perang 1000 bulan, nak buat macam tu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat daripada surah Al-Qad ini. Ayat pertama sehinggalah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'in fajr. Allah Subhanahu wa taala menurun 3 ayat. Surah Al-Qad ada 5 ayat. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Qad ini, Allah menggambarkan bagaimana bentuk dan rupa malam Lailatul Qadar ini. Dengan menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini 10 akhir daripada Ramadan. Kita pun naik pelik. Selangor bagi cuti 17 Ramadan. Nuzul Quran. Ustaz-ustaz duk tafsir ayat ni kata Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan. Macam tak tally je cerita ke macam mana, bukan. Kita hendaklah faham bahawa Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 peringkat. Proses penurun Quran ni 3 peringkat. Alang-alang kita cerita Lailatul Qadar, kita cerita Quran ni. Sebab Lailatul Qadar ini dia berkait rapat dengan Quran. Yang adik-adik depan-depan kita ni dia hafal Quran, hafiz. Quran ini dia berkait rapat dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini berkait rapat dengan Quran. Kerana Allah Ta'ala sendiri menjelaskan pada kita malam itu Qadar itu diturunkan Al-Quran. Peringkat yang pertama, bagaimana Quran itu turun min indillah ila lauh mahfuz. Daripada sisi Allah, Allah Ta'ala turun ke lauh mahfuz. Lauh mahfuz. Lauh ni papan. Kalau kita terjemah, board lah. Macam whiteboard kita sekarang. Kalau dulu-dulu papan hitam, papan hijau, yang orang nampak macam tu. Yang guna kapur tu, cikgu-cikgu tulis, ustaz-ustaz tulis dengan kapur tu. Lebih kurang macam tu lah yang difaham. Yang dikatakan lauh. Yang terpelihara, al-mahfuz yang terpelihara. Kita susah nak faham. Macam mana nak catat atas papan ni? Kebetulan kita hidup di zaman teknologi. Kita hidup di zaman dunia tanpa batas sempadan. Sebenarnya lauh mahfuz ini ialah database, sistem database Allah. Pangkalan-pangkalan data Allah Subhanahu wa taala. Yang tersimpan segala-gala maklumat tentang kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala disimpan dalam database ini. Kita sistem database kita kita rasa hebat dah dengan big datanya sekarang dan sebagainya. Tetapi sistem Allah itu pada malam Mi'raj Nabi SAW, antara tempat yang dilawati oleh Rasulullah ialah ni, Lauh Mahfuz ini. Macam mana sistem itu beroperasi, macam mana ia berfungsi, muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Rasulullah sendiri pun tak boleh nak cerita sebab masa tu tak ada benda yang dia nak boleh cerita. Orang tak faham. Kita ni nampak juga sikit-sikit, tapi tak boleh nak sama database kita dengan pangkalan data Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir bila, mati bila, ajal kita, maut kita, jodoh kita, rezeki kita, pasir banyak mana, batu banyak mana, air berapa metrik tan dan sebagainya, pokok semua tercatat dalam Lauh Mahfuz. Dan Quran itu turun kat situ. Allah Ta'ala turun. Dan ulama-ulama mufassirin menyatakan diturun tu munajjaman sekaligus dari Allah ke Lauh Mahfuz. Quran tu turun Lauh Mahfuz. Bila? Malam itu Qadar. Ini di kalangan mufassirin menyebut begitu.
Peringkat kedua muslimin dan muslimat rahmati Allah, Quran itu turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, ataupun dikenali dengan Baitul Izzah. Dari Lauh Mahfuz diturun ke langit dunia. Allah Ta'ala turunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dia pak dekat langit dunia, Baitul Izzah. Ini pun Allah Ta'ala turun dalam keadaan munajjaman sekaligus. Sekaligus munajjaman ni kita nak faham macam mana? Dia dalam bentuk bundle, seketul macam tu, turun macam tu. Yang Allah Ta'ala turun 23 tahun, yang 30 juzud yang kita duk baca, yang kita duk hafal tu, Allah Ta'ala turun satu malam, di malam Lailatul Qadar itu. Satu bentuk yang disebut sebagai munajjaman sekaligus Allah Ta'ala turun. Dan turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu juga dikatakan berlaku pada malam Lailatul Qadar Ramadan. Peringkat yang ketiga muslimin dan muslimat rahmati Allah, Allah turunkan daripada Baitul Izzah tadi, dari langit dunia itu, Allah Ta'ala bagi authorize dekat Jibril AS, bagi kebenaran kepada Jibril untuk bawa turun Quran ini sikit-sikit kepada Rasulullah. Di mana? Fid dunya, di dunia. Rasulullah bukan duduk di mareh, Rasulullah tidak tinggal di bulan, tetapi Rasulullah tinggal di bumi. Quran itu turun dari atas, dia turun ke bumi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bawa turun? Jibril alaihi salam. Dan disebut dengan tadrij, beransur-ansur, sikit-sikit. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sehingga adanya ayat dikenali dengan ayat Makkiyah, lepas tu Madaniyah, ayat Madani Makki. Yang mana ayat yang diturunkan di Mekah, ayat yang diturunkan di Madinah selama 23 tahun. Ada di antara ulama yang berpendapat turunnya Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu surah Al-Alaq, bukan surah Iqra. Boleh orang Melayu dia kata surah apa? Surah Iqra. Iqra tu permulaan ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah dia surah Al-Alaq. Dia Melayu dia hentam je, dia ikut sebut je. Jadi surah itu diturunkan dari ayat 1 sampai ayat 5. Allah Ta'ala turun surah Al-Alaq ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut kata 17 Ramadan. Tetapi ada pendapat yang menyatakan Quran ini turun pada 23 Ramadan, Quran turun pada 24 Ramadan. Itu jadi khilaf tu. Jadi kita ambil di Malaysia ni, kita ambil pendapat yang kata 17 Ramadan. Jadi bila 17 Ramadan, dia tak berada di 10 akhir lah. Tapi perbahasan itu adalah masalah khilafiyah yang kita faham. Quran yang Allah Ta'ala turun dari sisi dia sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, Allah Ta'ala turun pada malam Lailatul Qadar. Mana dalil ni? Ini ayatnya. Lalu Allah Ta'ala tanya kita, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, apakah yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Kalau Allah Ta'ala tanya kita macam tu masa mula-mula dulu, kita pun bela, tak boleh jawab. Tak ada maklumat Lailatul Qadar tu apa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, apa itu Lailatul Qadar? Malam ketentuan Allah, malam yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan, malam yang Allah Ta'ala tentukan ganjaran, kebesarannya dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala sendiri yang menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dia nak counter balik yang Bani Israel tadi, yang berjihad pada jalan Allah selama 1000 bulan tadi. Allah Ta'ala kata malam Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kamu tidak perlu pakai pakaian perang, kamu tidak perlu tidur dengan baju perang, kamu tidak perlu berjihad dalam tempoh 1000 bulan. Cukup sekadar kamu mencari satu malam ini yang berada pada akhir Ramadan, telah pun kamu mengatasi kelebihannya berbanding dengan 1000 bulan. Kalau kita terjemah, ada orang terjemah 1000 bulan ni menyamai 1000 bulan. Tak tepat, tak betul. Bukan menyamai, Allah Ta'ala sebut khairan, lebih daripada 1000 bulan.
Kelebihan yang dijanjikan oleh Allah. Maknanya kalau kita dapat Lailatul Qadar ni, kita akan lebih daripada lelaki Bani Israel tadi yang berjihad pada jalan Allah selama 1000 bulan, yang tak tanggal pakaian perangnya selama 1000 bulan. Kita mendapat kelebihan yang banyak sekadar kita bangun pada satu malam di bulan Ramadan, di akhir Ramadan ini, di malam-malam yang ganjil berdasarkan kepada pengalaman Nabi SAW. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kebiasaan Rasulullah dapat Lailatul Qadar malam 27. Ada kala dia dapat 21, ada kala dia dapat 23. Nak ceritanya, malam itu kebanyakan ni adalah malam ganjil. Jadi malam ni malam 21. Jangan duduk duduk layanlah bola tu. MU ke Chelsea ke, rehat dulu. 10 akhir Ramadan ni kita rehat dulu bola ni, muslim-muslimat rahmati Allah. Ada orang kata saya tengok half time je. Half time pun lama, 45 minit. Macam-macam benda kita boleh buat. Jadi kalau kita bangun semata-mata nak tengok bola akhir Ramadan, ini manusia yang paling rugi. Allah Ta'ala dah kejut dia, Allah Ta'ala dah bagi dia kesegaran untuk dia melakukan ibadah. Tiba-tiba dia membazirkan masanya, melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sedangkan malam Lailatul Qadar ini adalah merupakan malam yang diberi kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Al-Fajr ini, Al-Qadr ini, Allah Ta'ala gambarkan macam mana bentuk malam itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu, kata Allah, malaikat diturunkan oleh Allah. Malaikat turun beramai-ramai ke bumi ini. Waruh dan Jibril, bos segala malaikat, turun. Mereka turun adalah dengan izin Tuhan mereka dalam semua urusan. Kalau Allah Ta'ala buka hijab dan kita boleh melihat pada malam Lailatul Qadar itu betapa sibuknya para malaikat Allah menunggu di bumi. Untuk apa? Untuk mengangkat semua amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang kita berada pada malam tersebut. Doa diangkat, sembahyang diangkat, berzikir diangkat, terus angkat. Dia tak tangguh-tangguh, muslim-muslim Allah. Macam mana jam, trafik jam dia, turun naik, turun naik. Ini gambaran ayat ini. Ibnu Katsir menyatakan, tanazzalul malaikah, maknanya penuh malaikat ni. Terlalu ramai malaikat, muslim-muslimat rahmati Allah, disubmit. Dia bawa naik kepada Allah. Bukan dia main kendong macam tu je. Dia bawa naik terus jumpa Allah. Allah yang approve. Dia bawa naik untuk apa? Untuk dapat approval dari Allah. Malam tu tidak ada hijab kita, muslimin dan muslimat rahmati Allah. Doa kita. Sebab itu sepanjang malam kita berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran dan sebagainya. Tapi sayangnya ramai orang confuse bila bermulanya nak start ibadat Lailatul Qadar. Kalau kita tak mengaji, tak belajar, kita tak tahu. Malam Lailatul Qadar ini ataupun dikatakan ibadah Lailatul Qadar ini bermula, kata Imam Nawawi rahimahullah, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, dia bermula selepas ba'dah Isya. Lepas solat sunat ba'da Isya. Imam Syafi'i kata dia bermula daripada solat Isya lagi. Imam Syafi'i kata dia bukan bermula maghrib, dia bukan bermula masa kita iftar, buka puasa, lepas sembahyang tu, lepas sembahyang maghrib, solat sunat maghrib, bukan. Dia bermula lepas Isya. Ada yang Imam Syafi'i kata start dia Isya tu, ibadat Isya. Di situlah bermulanya ibadah sampailah kepada naiknya fajar pagi besok, subuh. Lebih kurang 10 jam kita ada masa untuk mencari Lailatul Qadar ini. 10 jam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 jam. Jadi pada malam ini kita bolehlah melakukan apa sahaja. Antaranya sembahyang Isyak kita berjamaah ini pun dikira dah ibadat Lailatul Qadar. Sembahyang sunat ba'da Isyak tadi pun dah dikira Lailatul Qadar. Ibadat Lailatul Qadar.
Lepas tu kita tarawih pula, dikira sebagai ibadah Lailatul Qadar. Sekarang ni sesi tazkirah dikira sebagai ibadah Lailatul Qadar. Lepas ni kita sambung lagi tarawih. Lepas ni kita tahajud. Lepas ni kita witir. Lepas ni kita tadarus Quran. Lepas ni kita bersedekah. Semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan di sepanjang malam ini akan dikira sebagai amal ibadah Lailatul Qadar, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Jadi sebab itulah kita tidak boleh melepaskan peluang ini. Termasuklah memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pengampunan kepada Allah. Inilah saat-saat yang mana doa itu dimustajabkan oleh Allah. Jangan pula kita buat macam kita zaman kita sekolah dulu. Bila nak exam, soalan tu kita sebut soalan mana keluar. Malam 20 ni tak ada Lailatul Qadar. Malam 21. Jadi kita pun rehat malam 20. Malam besok malam 22, tak payah malam 22 tak datang Lailatul Qadar. Kita pun relax. Itu bukan amalan kita duk main duk pilih malam. Tak boleh. Sebab malam itu ditentukan oleh Allah. Mana tahu tahun 2022 ni, malam ni adalah malam yang ke-22. Kalau yang jenis gila lombor tahun 2022, mana tahu malam 22. Kita kata, ustaz-ustaz cakap malam ganjil kan Rasulullah? Itu pengalaman Rasulullah, malam-malam ganjil, tetapi dia boleh berlaku pada 10 malam yang terakhir ini, muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Lepas tu yang terakhir ayat ini, Allah Ta'ala sebut, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan dah sehingga naiknya fajar pagi besok. Allah Ta'ala kata ibadah itu berlangsung sehinggalah naiknya fajar pagi besok. Orang azan subuh barulah tamat tempoh Lailatul Qadar itu, barulah stop aktiviti ibadah malam itu Qadar itu, muslim Allah. Sahur kita juga termasuk dalam ibadah Lailatul Qadar, kerana sahur itu adalah sunnah Nabi SAW. Siapa yang tak bangun sahur, dia mengenepikan amalan sunnah Rasulullah SAW. Bangun sahur adalah sebahagian daripada ibadah. Maka wajarlah kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar ini di 10 yang terakhir dengan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyebut, taharrau Lailatul Qadr. Carilah kamu Lailatul Qadar. Rasulullah motivate kita. Taharrau, cari Lailatul Qadar ini. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah sebut, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisabah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mencari, mencari Lailatul Qadar, kata Allah, kata Nabi SAW, dengan penuh keimanan kepada Allah dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, dia bangun tu dengan penuh keimanan, dia buat ibadah Lailatul Qadar itu untuk mengharapkan ganjaran daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, nescaya dia akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu, muslimin Allah. Mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita akan menggagahi diri ini, berusaha untuk mendapat di antara malam-malam itu Qadar di 10 yang akhir ini, insya-Allah. Jadi saya rasa sekali itulah sahaja tafsiran daripada surah Al-Qadr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.